Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Bermuamalahlah dengan Allah itu tidak sia-sia, tidak sia-sia. Wahai kaumku, jika kamu berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla, kelak Dia akan menyuburkan tanam-tanaman kamu, mengalirkan sungai-sungai kamu, dan menumbuhkan daun-daun, ranting-ranting serta membuahkan pepohonan kamu. Suruhlah berbuat baik dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Perbantulah agama Allah Azza wa Jalla dan belalah kebenaran dalam jalan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menemani Allah dalam kebaikan, kekalah penemanannya baik di masa khalwat atau di hadapan ramai, di masa senang atau susah, di masa sempit atau lapang. Mintalah keperluan kamu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jika sudah terdesak mesti meminta dari makhluk, maka bawalah hati kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti Dia akan mengilhamkan kamu untuk meminta dari salah satu sudut. Kemudian jika kamu ditahan atau diberi, semua itu adalah daripada Allah, bukan dari pihak yang diminta. Para sufi telah mengeluarkan soal kerungsingan rezeki mereka dari hati mereka. Mereka tahu bahawa semua rezeki itu telah ditentukan Tuhan pada masa-masanya yang tertentu. Lalu mereka telah meninggalkan memintanya. Malah mereka terus tetap menunggu dengan diri mereka. Mereka tidak perlu rungsing dengan apapun kerana merasa sudah cukup dengan adanya kelebihan Allah Azza wa Jalla. Pendekatan diri kepada Allah dan ilmu Allah. Bila telah sempurna keadaan seperti ini, mereka pun menjadi kiblat semua makhluk. Dan para penasihat kepada mereka untuk menarik mereka datang berdamping dalam kerajaannya. Mereka cuba memimpin hati mereka kepada dirinya, bersusah payah untuk menjadikan mereka setuju dan redha dengan mereka. Ada berita dari setengah ahli sufi itu bahawa dia telah berkata, ketahuilah bahawa sesiapa yang telah benar ubudiyahnya, perhambaannya kepada Allah, dia tentu tidak lagi meminta dunia atau akhirat. Hanya dia meminta pendekatan kepada Allah, tidak yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, pimpinlah semua makhluk menuju ke pintumu ini. Inilah permintaanku, dan perkaranya terserah kepadamu, wahai Tuhan. Inilah doaku yang umum, dan aku akan diberi pahala kerananya. Namun begitu, Allah akan melakukan kepada makhluknya apa yang dikehendakinya. Ya, jika hati itu benar, dia akan dipenuhi rahmat dan belas kasihan terhadap makhluk. Dan setengah yang lain pula bahawa dia berkata, ada orang yang melakukan banyak kebaikan, tetapi dia tiada meninggalkan dosa, kecuali para siddiqin sahaja. Hanya yang siddiqin itulah yang meninggalkan dosa-dosa yang besar dan yang kecil, kemudian menghalusi waraknya dengan meninggalkan segala hawa nafsu. Kemudian benda-benda yang mubah yang diambil oleh semua orang, dan dia hanya mahu yang halal mutlak sahaja.
Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara pesanan wasiat dan juga nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah ialah bagaimana perlu kita menjaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada Allah. Bila kita sebut berbuat baik kepada Allah, maka yang kita maksudkan ialah adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak mungkin buat baik pada Allah sebagaimana buat baik kepada makhluk. Kerana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada kebaikan kita. Bukan Allah lah yang menciptakan kebaikan untuk kita. Namun bila kita menyatakan berbuat baik kepada Allah, artinya lihatlah seluruh perintah Allah dalam diri kamu dan lihatlah seluruh adab-adab kamu dengan Allah. Cara bercakap kamu, cara perbuatan kamu, dan setiap yang datang dalam hati kamu, niat kamu. Maka semuanya ini bila kita mulakan dengan membesarkan Allah, bila kita memulakan dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka adab itu akan terhasil. Dan jaminannya bila kita beradab dengan Allah, tidak pernah Allah Ta'ala sia-siakan. Kalau satu kebaikan kita kepada makhluk Allah Ta'ala tidak sia-siakan, bagaimana kebaikan kita kepada Allah? Yang ini adab kita dengan Allah. Kalau kita beradab dengan makhluk, makhluk tak akan lupa adab. Bila kita bercakap, beradab dengan dia, bila mana kita berada bersama dengan manusia, kita beradab, manusia ini tak akan lupakan kita kerana adab kita. Apa target Allah yang luas, pemberian, yang memiliki segala-galanya. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut, manfaat bila mana kamu berbuat baik kepada Allah, maka kamu mendapat seluruh ketenangan dan kamu mendapat seluruh permintaan kamu dan kamu melihat keberkatan-keberkatannya. Lalu Syekh Abdul Qadir menyebut, perkara pertama dalam membentuk adab kamu dengan Allah, suruhlah manusia buat baik. Kerana Allah Ta'ala perintahkan semua hamba-Nya buat baik. Maka kamu adalah duta-duta Allah atas muka bumi ini untuk suruh orang buat baik. Allah dalam Quran, dalam wahyu, kepada semua para nabi, bukan kepada semua orang beriman, melainkan Allah Ta'ala menyuruh supaya buat baik. Waf'alu khair la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan supaya kamu berjaya. Maka kita menjadi penyuruh-penyuruh kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحًا. Siapakah yang lebih baik suaranya? Siapakah lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang mengajak manusia kepada Allah? Dan Allah ajak apa? Allah ajak kita buat baik. Lalu kita dengan isteri kita suruh buat baik, dengan anak-anak kita supaya buat baik, suruh kawan-kawan kita buat baik. Jangan kita cuba menyekat, jangan buat baik, jangan tolong tu, jangan itu, jangan ini. Ajar dia buat baik. Bila kita ajar dia memberi kerana kebaikan, kalaupun kita ajar dia mencegah, jangan bagi juga untuk kebaikan. Ini asas kita letak ialah perintah Allah dalam perkara tersebut. Kemudian Syekh menyebut lagi, sebab berbuat baik, cegah mungkar. Kerana Allah Ta'ala dalam wahyunya, pada semua kitab yang diturunkan dan suhuf yang diberikan, ialah Allah melarang buat jahat. Kejahatan pada utama syirik pada Allah, diikuti dengan membunuh manusia, diikuti dengan sihirnya, mencurinya, merompaknya, ribanya. Semua 7 dosa besar yang utama. Isjanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Derhaka kepada ibu bapanya dan lari daripada medan perang. 7 perkara. Jangan mensyirikkan Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan minum arak, jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa, jangan lari daripada medan perang, jangan melakukan sihir. Ini semua dosa besar. Ini basic dosa besar. Tapi kalau jaga 7 perkara ini, maka kita terselamat pada dosa-dosa besar yang lain. Ya, rasuah juga dosa besar.
Dan semua bentuk itu dosa besar. Tetapi bila kita jaga induk dia, induk ini berkaitan dengan syirik, sihirnya, masalah kita katakan meninggalkan solat atau membunuhnya, semua dosa-dosa besar lain akan mengikutinya. Yang ini mudah untuk meninggalkannya. Dan antara adab kita dengan Allah Ta'ala ialah bantulah agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Tentang kita kalau buat kerja agama Allah ini, dia tak jadi berat sebab Allah bersama kita. Allah suruh dan Allah tolong. Allah kata, kalau kamu tolong agama aku tolong kamu. Akhirnya bila kita bersungguh berdakwah orang pada jalan Allah, Allah buka hati dia. Allah mudahkan perjalanan dakwah. Ya, memang benar ada kesukaran tertentu untuk menguji keikhlasan kita. Kerana ikhlas itu perlu melalui segala kecaman, segala tuduhan. Kalau perkara itu menghentikan kita, berarti kita gagal dalam keikhlasan. Nabi SAW dalam menterjemahkan makna ikhlas beragama, mukhlishina lahuddin, ikhlas beragama, dikecam sebagai ahli sihir, pembohong, penipu, pelipur, lara. Dan tuduhan ini sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi apakah Rasulullah pedulikan benda itu? Ibn Nabi tak menangis pun dengan tuduhan itu. Rasulullah tak perlu menangis dengan tuduhan-tuduhan itu. Tapi nangis Rasulullah kerana manusia tak dapat hidayah. Nabi SAW setiap menangis kerana dia dikecam, kerana dikatakan pembohong, ahli sihir, penipu lara, asatirul awwalin. Dituduh sebagai hendakan perempuan, dituduh sebagai hendakan harta, hendakan raja. Sehingga mereka datang jumpa Rasulullah terang-terang berkata, in kunta aradta bima ji'ta bihi mulkan mallaknaka alaina. Kalau kamu nak jawatan, kami lantik kamu jadi raja. Dah berhenti dakwah. Wa in kunta aradta bima ji'ta bihi malan jama'na laka amwalana hatta takuna aktsaruna amwalan. Kalau kamu nak harta, kami kumpul semua harta bagi kat kamu. Dah berhenti dakwah. Wa in kunta matbuban, kalau kamu ni memang kena sihir, kena merasuk, kami akan kumpul harta kami, linasrifa amwalana, kumpul harta kami belanja untuk sembuhkan kamu. Asalkan berhenti dakwah. Tuan-tuan, bila kita berdakwah, bila kita membantu agama Allah, orang akan kecam. Itu normal. Itu bukan benda yang pelik. Kita tak kata saya suruh buat baik pun orang marah saya. Itu tidak pelik. Kerana itu telah dilalui oleh semua para Nabi. Kebaikan. Tapi bila kita nak menyeru pada agama Allah, kecaman-kecaman itu adalah baja-baja yang menyuburkan keikhlasan kita. Orang kecam semua benda ni baja. Bila mana kita tidak mempedulikan. Maka bila mana kita pedulikan, memang dia menjadi tahi dalam hidup kita. Tuan-tuan tahi lembu. Tuan-tuan peduli dia, memang bau busuk. Tapi kalau tuan tak peduli, biar je dia akan jadi baja. Suburkan pokok. Tahi kambing, kita duk peduli, memang jijik lah. Tapi kalau kita tak pedulikannya, akhirnya dia menjadi baja-baja yang baik pada tumbuhan yang segar. Akhirnya yang makan buah-buahannya kita juga. Maka biarkan yang najis dan tahi itu berada di bawah. Jangan sesekali diangkat ke hati kita. Jangan diangkat ke atas. Kalau kita angkat di atas, dia tak akan jadi baja kita. Bahkan dia akan membusukkan diri kita. Maka tolong agama Allah. Maka Allah akan mudahkan kamu. Yang saya katakan, bila kita membantu agama Allah, kecaman itu datang, itu normal. Maka biarkan dia. Dan terus saya bawakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini antara adab-adab yang bersifat umum. Dan kalaulah kita beradab dengan cara tersebut, maka Allah akan menemani kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di manapun kamu berada. Bahkan Allah Ta'ala dekat dengan kamu. Bahkan Allah Ta'ala sentiasa menjaga kamu sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Dan kamu tidak akan disia-siakan. Baik, ini adab dengan Allah secara umum. Para ulama ketika mana membicarakan adab dengan Allah, mereka berkata tidak sempurna adab dengan Allah, melainkan kamu kena ada 3 perkara.
Yang pertama ialah kamu mesti kenal Allah, namanya dan sifatnya. Mengenali Allah, kenal Allah dengan segala sifat dan nama-namanya. Ya, kita dah hafal Asmaul Husna, bukan saya hafazan nasyidnya. Kenali Allah dengan sifat-sifat itu, dengan nama-nama tersebut. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apa pun nama yang kamu nak panggil, bagi Allah itu nama-nama yang baik. Kamu nak sebut Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Semua ni nama indah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenali nama Allah, kenali sifat Allah dengan perjalanan seluruh makhluk-makhluknya. Yang kedua, kata ulama, ialah kamu kenali syariat Allah. Perintah Allah ni, kenali syariat Allah. Kenali agama Allah. Agama yang Allah Ta'ala syariatkan ini tidak lain, tidak bukan melainkan untuk kita, kebaikan kita, maslahat kita. Bayangkan Allah Ta'ala menurunkan peraturan ini, semuanya untuk kebahagiaan kita. Dengan kita ikut, kita bahagia. Kita duduk solat, jaga siang malam solat, kita pun tenang. Kita tuan-tuan jaga pakaian kita, tutup aurat, kita pelihara kita punya kehormatan. Kita jaga halal haram dalam perbuatan kita. Nampak kesannya kita tak ambil rezeki haram, kita tak ambil hak orang. Bahkan kita bersedekah pula hak kita. Kita rasa bahagia, seronok, gembira. Hari-hari ini kita mulakan dengan lapang dada, sebab saya dah mulakan dengan sedekah, saya dah mulakan dengan kebaikan. Saya pun ada niat kebaikan yang banyak. Maka orang yang mengetahui agama Allah dan syariatnya, maka akan sempurna adabnya dengan Allah dan akhlaknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, bila kita belajar bab solat, bukan sekadar memahami rukun syarat, perkara membatalkan dan lain-lain. Lihat apa kelebihan solat dalam hidup kita. Kesihatannya, mentalnya, rohaninya. Bukan hubungan kita dengan manusia dek kerana sebab solat. Bukan ketenangan dalam penyelesaian segala masalah. Kadang-kadang kita buntu, kadang-kadang kita marah tak bertempat, kadang-kadang kita jadi tak tentu hala. Ambil wuduk, solat 2 rakaat. Tenang. Hari ni kenapa banyak tersilap? Buat tu pegang cawang pecah, pegang mangkuk pecah, duduk atas kerusi patok. Kenapa semua benda tak kena ni? Start kereta, bateri kon pula. Tik kelapa, air pula masam. Semua tak kena ni. Dia ada hari-hari tuan-tuan tengok, macam serba tak kena. Kita rasa macam tak tenang. Apa yang tak kena hari ni? Balik rumah, kena marah di bini pula. Dia pejabat, bos pula marah. Atas jalan raya, bertengkar pula dengan orang atas jalan raya. Ada semua benda tak kena. Maka tenang, ambil wuduk, solat 2 rakaat, duduk sekejap, istighfar. Maka kita pun rasa nampak, sebab ni. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita mula buat kesalahan sekali, kemudian ia berulang kali, stop, berhenti seketika. Tuan-tuan jangan teruskan. Kalau teruskan bahaya. Kita naik kereta jadi macam tak buat apa betul gitu. Sekejap langgar di baik tu, lepas tu langgar kereta orang. Apa benda tak kena. Stop sekejap, pergi ambil wuduk, solat duha dulu. Tenang. Kalau kita teruskan, kita akan trauma. Sama juga balik rumah, dengan bini gaduh, dengan anak gaduh, dengan kucing pun gaduh juga. Habis hari, kenapa hari ni hari pergaduhan sedunia ke pun? Semua benda tak kena nak bergaduh. Tengok jiran pun nak terkeluar biji mata, nak marah. Ambil wuduk, kita solat. Itu syariat Allah. Syariat Allah ada kebaikan. Yang ketiga, untuk sempurna adab kita dengan Allah, ialah kenali apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Kita kena tahu benda itu secara spesifik. Allah Ta'ala suka bila hamba-Nya buat baik. Innallaha lama'al muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang buat baik, kita pun nak buat lah. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka orang bertaubat, kita nak taubat setiap hari. Allah suka orang yang bertawakal. Yang dalam Quran sebut suka, kita nak buat.
innallaha yuhibbu atau innallaha la yarda 'anil 'abd idza akala aklata an yahmidahu 'alaiha. Allah suka, Allah redha seorang hamba bila makan satu makanan disebut alhamdulillah. Dia minum minuman disebut alhamdulillah. Allah redha yang tu. Walaupun kecil kita rasa nikmat seteguk air, alhamdulillah. Kalau kita menghargai setiap nikmat Allah, bila kita hargai, walau orang kebanyakan melihatnya kecil, tapi dek kerana kita beradab dengan Allah, memuji setiap yang walaupun kecil, maka Allah akan tambah. Kadang kita pergi rumah orang angkat biskut kering, kita kata alhamdulillah, syukur ada rezeki. Senyum kita, tu rumah dah hati, insya-Allah lepas ni aku bagi biryani. Tu rumah angkat biskut kering, kita pula kata Allah, biskut kering je. Rumah besar, kereta banyak, biskut kering. Kita dah hati ni, lain kali kat pagar je aku bagi masuk. Jangan harap boleh masuk dalam rumah. Kenapa? Kita tak beradab. Bila kita dapat nikmat, kecil je nikmat, kita selamat dari terbabas sikit. Sikit je terbabas, kita alhamdulillah. Rasa seronok. Balik rumah, tuan-tuan sekalian, nampak orang bagi makanan, sikit je makanan, kita buat alhamdulillah. Walaupun kita anak 10, dia bagi je roti 3, ni suruh anak kita gaduh ke apa ni. Tapi kita alhamdulillah, tak apa, nak bagi berapa. Takkanlah nak bagi, nak kira kepala anak kita berapa orang. Ya, kalau dia kaya betul lah. Orang bagi dia takkan kira jumlah keluarga tu secara spesifik, dia bagi apa yang dia mampu bagi je lah. Ni kita marah, dah tahu anak aku 10 orang, dia baginya durian sebiji, nak suruh gaduh ni. Durian pula bila dia cekah tu ada 5 ulas dia. Gaduh. Tak semena-mena aku kena pergi beli pula seguni. Dah habis duit aku pula. Tapi bila dia dapat nikmat sikit, dia ngeluh-ngeluh, Allah tak suka dia. Itu Nabi SAW saja, kita dapat seteguk air, alhamdulillah. Dia rumah orang angkat air masak je dia minum. Alhamdulillah, seronok saya, nikmat air ni. Semua manusia, tuan-tuan, kalau kita memuji atas kebaikannya, mereka akan berazam nak buat baik lagi pada kita. Isteri bila suami bagi duit ni RM100, 100 je bang, dekat telur gigi. Dalam hati suami, lain kali 1 sen tak nak bagi. Kalau bagi ni, suami bagi ni RM10, alhamdulillah, syukur. Abang ada duit tak ni bagi kat saya ni? Siap tanya pula, kalau abang tak ada, abang ambil dulu lah. Ada lah tu, bagi tu, alhamdulillah. Banyak boleh buat ni RM10 ni. Ni kalau zaman Jepun ni, boleh beli kedai sebiji ni. Kita bersyukur. Alhamdulillah kita boleh simpan. Jadi di situ kita lihat, bila kita buat apa yang Allah suka, maka Allah Ta'ala akan berikan kita banyak lagi kelebihan lain. Ini 3 asas beradab dengan Allah, kata ulama. Kenal Allah, sifat dan nama. Kenal syariat dia, faham syariat Allah Ta'ala. Maka dengan itu kita berkeyakinan menyampaikan pada orang lain. Dan yang ketiga, tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Dalam Quran banyak, dalam hadis banyak. Apa yang Allah suka, apa yang Allah Ta'ala tak suka. Allah tak suka orang sombong, maka kita tak sombong. Walaupun dengan niat bergurau, kita pun tak nak buat. Kita bimbang. Sebab gurauan ni, tuan-tuan, ada hari orang okey dengan kita. Ni orang yang kita bergurau setiap hari ni, ada hari orang tu okey, ada hari gurauan kita tu mungkin dilihat sensitif. Ada hari dia. Demikian juga bila kita bergurau, ataupun bila kita menyebut satu perkara, kita bimbang. Ada waktu Allah murka dengan kalimah tadi. Saya gurau je Ustaz. Ya betul, kita bimbang. Sebab tu kita pun elak juga, mengelakkan. Kerana itu dalam seni gurauan sekalipun, kita berhati-hati. Sebab ramai orang, tuan-tuan sekalian, dia bermasalah ataupun kita katakan terkena musibah kerana gurauan ni. Kena musibah kerana gurauan, kerana sebagai satu teguran Allah pada dia. Sebab tu kita juga perhati, ada agak-agak gurauan yang mungkin membahayakan agama kita, elokkan gurau. Kadang-kadang kita main-main ni, sedap ni babi panggang, kita gurau gitu, kita pun tak niat nak makan babi panggang saja. Kita tu, barbecue ni sedap, kita kata. Kita tak sebut barbecue, barbecue terus sedap. Gurauan je, itu mungkin penyebab kepada kita tergelincir melakukan dosa-dosa yang lain. Kadang-kadang kita dok gurau je, bini hang tu bagi kat aku lah, gurau saja je. Padahal dalam gurauan itu boleh membahayakan
agama kita. Walaupun kita tak ada niat, even nak persendakan agama pun tidak. Tak ada niat. Just orang kata keluar macam itu je. Dia ni orang spontan ni. Dia ni orang spontan. Dia cakap. Maka kita hati-hati. Ada keadaan yang gurauan itu amat bahaya. Jadi Islam bila kita katakan mengharamkan April Fool, kerana gurauan tadi tujuan mengenakan orang, memperbodohkan orang dan membimbangkan orang, sehingga pernah berlaku di Perancis. Bila satu penerbangan take off daripada airport, seorang telefon ada bom dalam pesawat. Pesawat tadi patah balik. Tapi pemanggil tu boleh kata balik April Fool. Bayangkan satu kapal terbang patah balik sehingga kelang kabut semua satu kenderaan. Ini gurauan yang mereka namakan sebagai gurauan. Dalam dunia orang kafir, mereka bergurau cara kasar. Hingga berlaku satu kejadian, gurauan untuk bagi surprise hari jadi. Mereka ikat dulu orang ni, torture dulu, nak bagi kek hari jadi je. Akhirnya orang ni ketakutan mati. Dia kena gurauan tadi. Dan jadi trend ni mudah jadi dalam masyarakat kita. Mereka namakan sebagai prank. Dengan cara yang menakutkan prank mereka. Sampai aku tu menangis dia buat. Tetapi ini bukan cara kita. Bimbang gurauan tadi menyebabkan Allah murka pada kita. Sebab tu jangan duk teringat, jangan duk terikut sangat. Dengan kita katakan prank-prank gila tadi. Jangan buat prank ke bini kita pula. Marah-marah, serupanya nak beritahu hari jadi. Dah kawan dah kecil hati merajuk. Dah lari dari rumah bungkus pakaian dah. Ya mungkin berlaku. Kita duk prank ke anak kita. Takut budak tu. Akhirnya jadi masalah-masalah lain. Dan kita perlu bermuamalah manusia dengan penghormatan. Menghormati mereka. Kalau kita muamalah dengan menghormati mereka, kita tak akan buat melampau-lampau. Kemudian para ulama bila menyebut tentang adab dengan Allah. Tadi saya kata asas kesempurnaan adab dengan Allah. Kita kenal Allah, kita kenal syariat, tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah murka. Dan di antara adab dengan Allah, 10 perkara perlu kita jaga dalam beradab dengan Allah. Ini sepintas lalu secara ringkas yang disebut oleh para ulama. Yang pertama ialah kita membenarkan apa yang diberitahu oleh Allah. Allah beritahu, ya betul. Allah beritahu. Sebab itu kita kata sadaqallahul azim, benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Yang kedua, kata ulama, ialah elok akhlak kita dengan Allah dari sudut menerima hukum hakam. Semua hukum hakam kita terima tanpa objection, tanpa bantahan. Tanpa ada, kenapa lah pagi-pagi kena solat subuh. No, kita tak ada benda tu. Kita terima segala hukum hakam syariat Allah dengan baik. Halalnya kita terima. Kita tak tanya pula kenapa benda ni haram pula. Macam sedap ni haram ni. Jangan. Terima segala syariat Allah dengan baik. Yang ketiga, redalah dengan segala ketentuan Allah. Allah tentukan apa kita hari ni, reda. Tak perlu kita berfikir sebaliknya lebih baik. Tak, ini baik. Ini pasti baik untuk kita. Baik untuk anak-anak kita. Kita katakan anak kita dah hantar bekerja di tempat itu, tempat yang tiba dengan anak pula kena bully. Tak apa, tu dah qada Allah, kita reda. Ajar anak kita reda. Sambil kita usaha mencari lebih baik. Tapi kita reda dengan apa berlaku. Yang keempat, kata ulama, ialah sentiasa kita doanya pada Allah. At-tawajjuh ila Allah bidu'a. Doa mesti dengan Allah, terus dengan Allah, terus dengan Allah. Jangan berhenti angkat tangan meminta. Walau kita nampak benda tu macam belum selesai, atau macam tak selesai, atau macam tak boleh selesai, jangan pernah putus asa angkat tangan dengan Allah. Itu adab dengan Allah. Adab minta terus dengan Allah. Dan yang kelima, pakailah pakaian yang paling baik waktu kita menghadap Allah. Dan semua tempat. Hatta Rasulullah SAW menyuruh kita memperelokkan kain kafan kita. Kenapa kain kafan warna putih? Kerana ia paling terselah dalam pakaian-pakaian yang bersih dan baik. Sebab kalau kotor nampak. Apatah lagi ketika kita solat. Pakailah paling cantik sekali ketika solat. Yang paling cantik kita boleh pakai apa dia? Tak tahu kalau kita ke pasar pun, setakat nak beli ikan pun pakai lawa. Nak beli ikan dia pakai lawa. Setakat kita tuan-tuan nak jumpa orang sekejap, appointment dengan orang, itu pun appointment kena cancel pula tu. Dia punya pakaian lawa. Kasut baru keluar daripada almari. Nak jumpa, ni pula, ni ada pangkat ni.
Datuk Seri. Tengah jalan kena kanser. Nyesal dia pakai lawak. Tuan-tuan, pertemuan kita dengan Allah tak pernah Allah kanser. Kita nak jumpa orang banyak mana kena kanser. Tanya geng-geng bisnes tahulah. Sebab kita bersungguh, tak tinggal benda tu, tinggal benda tu. Sampai kanser. Saya ada kerja lain. Dah pakai lawa ni. Beli baju khas ni untuk ngadap dia ni. Nak jumpa dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala, pertemuan kita dengan Allah, Allah tak pernah kanser. Kita yang kanser. Kita ada waktu-waktu kita bertemu dengan Allah. Solat kita. Tetamu Allah kita. Maka pakai yang lebih baik. Oh, ada ustaz kain Aeron dulu-dulu. Kenapa pula kain Aeron dulu-dulu? Beli yang baru. Yang baik. Setiap kali kita nak menghadap Allah, kita cari yang terbaik. Dan yang keenam kata ulama, sentiasa berusaha untuk khusyuk dalam solat. Al-mudawamatu alal khusyuk. Sentiasa tuan-tuan berusaha untuk khusyuk. Sebab ibadat bila Allah syariatkan supaya kita buat dengan khusyuk. Tengok bola pun khusyuk. Tengok drama pun khusyuk. Tak dengar, tak sedar ni, kering sok kat dapur. Kering. Dia punya khusyuk ni. Tak sedar ikan hangus ni. Rentung hantar kawali ni. Tak sedar. Yang lelaki pun sama, tengok bola. Tak sedar. Berlaku apa, berlaku tak sedar. Khusyuk ni. Tuan-tuan, kita dunia boleh khusyuk. Dia makan tempoyak, dia boleh khusyuk makan durian. Tak sedar orang keliling, habis dia seorang 10 biji. Tak sedar orang yang ada, tak sempat nak offer. Sebab apa? Khusyuk ni. Tapi bila hari ibadat, dia tak usaha untuk khusyuk. Maka antara adab dengan Allah, khusyuk. Kalau tuan-tuan ngaji Quran, biar khusyuk. Ngaji tu macam tak sedar benda lain. Kalau tuan-tuan solat, khusyuk. Kalau kita tengah zikir berselawat, biar khusyuk. Biar semua benda kita buat pendek katanya khusyuk. Kita i'tikaf, biar khusyuk. Kita tuan-tuan bila menuntut ilmu, biar khusyuk. Jangan menuntut ilmu, tengok mata ke sana, ke sini. Ini tinggal ni. Dah hari ni kan online. Dia tinggal ustaz kat ruang tamu, dia ke dapur. Kacau air. Siang ustaz tu cakap seorang-seorang. Asyik ustaz tu tak nampak dia baik. Kalau nampak maupun tampak dia. Dia tak khusyuk, tapi dia nak banyak. Dia nak dekat dengan Allah. Duduklah sekejap, duduk. Tahan dah dulu tu, duduk. Dengar. Kalau lama setengah jam, 40 minit habis tu. Maka khusyuk. Itu adab dengan Allah. Kemudian yang ketujuh kata ulama ialah membesarkan nama Allah. Bila sebut Allah, Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebut ya Allah, tak sebut Allah tunggal macam tu. Allah Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Allah Azza wa Jalla berkata. Ada pujian tu. Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak sebut Allah je Allah. Ada kata-kata pujian, ta'zim. Sebut Allah, kita sebut sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini caranya. Dan yang ke-9 kata ulama, yang ke-8 kata ulama, ialah bersyukur kepada Allah apapun nikmat Allah sekecil mana pun yang telah kita huraikan tadi. Sekecil mana pun nikmat, syukur kepada Allah. Dan yang ke-9 ialah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab taat pada Allah tanda cinta pada Allah. Tanda kita cinta Allah dan tanda kita beradab dengan Allah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Yang taat aku, dia taat Allah. Tak taat aku, dia tak taat Allah. Yang cinta aku, dia cinta Allah. Yang beradab dengan aku, dia beradab dengan Allah. Dan yang ke-10 kata ulama, waktu mana kita nak berok, kita nak kencing, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Waktu kita nak meludah, kita nak berkahak, jangan mendepangi kiblat, jangan membelakangi, jangan meludah pada di hadapan kiblat. Bukan kata Nabi SAW, maka hendaklah dia meludah pada pakaian atau pada kanan dan pada kirinya, pada kaki dia. Dia tak berkahak depan kiblat, tidak. Maka ini adab yang simple. Nak berak pun tak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini bila tempat terbuka. Adapun dalam bilik air itu dah disekat. Tempat terbuka ni tengah-tengah padang misalnya. Tengok kiblat belah mana ni. Jangan membelakangi, jangan mendepani. Walakin syariku agharibu. Ke kanan atau ke kiri. Maka ini adab, 10 adab
Yang juga sebenarnya kita tak kata semua adab kita bawa, sebahagian adab bersama Allah Ta'ala. Kemudian Syekh pun menyebut, bila kita perlu kepada makhluk, kalau sekiranya kita ada apa-apa keperluan, kita minta dengan Allah. Tapi kalau mesti asbab kena minta dengan makhluk, minta Allah tunjuk makhluk mana. Ya, kita tak sebenarnya minta dengan orang, kita minta dengan Allah. Tapi kalau memang Allah Ta'ala takdirkan ia berlaku dengan makhluk, maka katakan, jadikan hati kita dengan Allah. Maknanya kalau orang tak bagi, kita melihat Allah yang mentakdirkan ni. Kita tak lihat orang tu tak bagi. Bukan orang tu tak bagi. Orang tu tak ada kuasa tak bagi dan tak ada kuasa bagi. Yang ada kuasa bagi dan tak bagi Allah. Allah ilhamkan dia bagi, maka dia bagi. Allah ilhamkan dia tak bagi, maka dia tak bagi. Walaupun siapa kita. Maka bila kita minta sesuatu dengan orang, hati kita dengan Allah. Kalau dia tak bagi, kita tak marah dia. Tak apa. Bukan rezeki saya. Allah tak jadikan rezeki saya di tangan awak. Allah tak jadikan rezeki saya pada harta awak. Kerana Allah takdir pada yang lain. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita faham benda ni, kita tak marah orang tak kasih kita. Kita minta tolong, orang tak kasih, tak apa. Dah. Kan itu kita lihat. Itu juga akhlak kita dengan yang diajak oleh Allah. Akhlak kita dengan orang ramai. Kita jangan bila minta orang tak kasih, kita nak marah-marah. Bukan begitu, sebab kita minta dengan Allah, bukan minta dengan dia. Minta dengan dia sebagai satu asbab, cara. Kita minta, dia pun tak nak bagi, okey tak apa. Kita tak ada pula nak fikir balas dendam. Niat dan kali, minta dengan kau, aku pun tak bagi. Kita belum ada dah niat tak nak bagi. Dia lebih baik pada kita. Sebab dia tak ada niat benda tu. Waktu kita minta, dia baru cakap waktu tu tak bagi. Kita ni terus niat, tak apa. Lain kali, lagi tahun akan datang kau dia minta, aku tak bagi pula. Oh, setahun niat jahat. Setahun niat kita jumpa dia, daging korban sikit. Contoh daging korban sikit. Kalau tak boleh, saya nak bagi orang lain banyak. Kita mengajuk. Cik hati, tak apa, tahun depan aku nak korban 8 ekor, jangan harap boleh. Lihat macam mana dia membina agama dia dengan cara macam tu. Orang ni saya kata lebih baik-baik pada dia. Walaupun dia tak bagi, dia tak ada niat tak bagi kita dari awal. Dia cuma tak bagi waktu kita minta. Kita ni duk niat ni. Niat tahun depan. Dia tak ingat jemput Madi kahwin. Tak ingat. Tak apa. Nanti anak aku kahwin, aku tak jemput dia. Anak kita baru umur 10 tahun. Nak tunggu lagi 10 tahun. Lihat niat tadi kita duk pasang. Uduh niat. Sebab itu hati-hati dengan dendam-dendam yang tak menguntungkan akhirat kita. Dunia kita tak untung, akhirat semakin lagi. Jadi kadang-kadang orang yang kita anggap tak baik tadi, dia jauh lebih baik pada kita. Sebab itu kita melihat Allah dalam kehidupan kita. Kalau saya katakan hari ni kita minta tak dapat, ya Allah, mungkin Allah nak beri yang lebih baik, tempat yang lebih baik. Tak apa, kita usaha lagi. Kerana itu kalau seorang yang benar-benar dekat dengan Allah, dia tak akan minta sembarangan orang. Dia istiqarah dulu ni baru lagi. Dia tak ada pantang. Tahu orang tu ada duit, minta. Tidak begitu. Even kalau dikenal ramai orang berduit sekalipun, dia tak akan minta secara sembrono begitu. Dia mesti tahu siapa yang boleh diminta. Dia tahu siapa yang dia tak boleh minta. Kenapa? Hatinya dengan Allah SWT. Kemudian kata Syekh, orang sufi sebenar, dia dah buang kerunsingan rezeki dia. Kerunsingan tentang rezeki, dia cuma menunggu. Kenapa? Kerana Allah Maha mengetahui hal dia. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala Maha Pemurah. Tuan-tuan, apakah bila kita duduk di tepi orang pemurah, kita perlu minta? Tuan-tuan pergi ke kebun durian orang pemurah, tuan-tuan perlu minta? Tak payah minta. Nanti kita kata minta diri dulu. Nanti kejap-kejap, ni ada 4 guni, bawa balik. Tak. Tak perlu kita ke kebun dia lalu kita minta, boleh tak saya nak buah ni sikit, buah ni sikit. Tak perlu. Tuan-tuan diam. Tuan-tuan tahu dia pemurah. Tuan-tuan tahu dia tak pernah mensia-siakan orang lain. Ni kita cerita orang ni. Apa lagi Allah. Maka automatik bila kita nak balik je, ni bawa balik. Bukan setakat kita je, dia suruh bagi jirang sebelah sekali. Kita tengok 4 guni, bukan habis kita makan. Kita pun nampak dengan sebab asbab dia bagi pada kita, Allah tunjukkan kita baik. Padahal bukan duit kita, padahal bukan durian kita, durian orang bagi. Tapi kita dapat banyak, kita bagi. Orang nampak kita pula baik. Yang bagi durian tu tak nampak baik, sebab dia tersembunyi, terhijab. Kerana manusia kan dia suka tengok benda zahir je.
Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kalangan sufi yang sebenar, mereka tak fikir tentang kerunsingan rezeki, tak ada. Mereka menunggu saja. Kita tahu kita duduk di tempat di mana Allah jamin rezeki kita. Maka tidak perlu kita macam kita katakan terlalu gapah-gapah meminta. Sampai masa dapat. Sampai waktu tenang, beribadat pada Allah, berzikir pada Allah. Dan ketika itulah Allah jadikan kita ni menjadi keperluan makhluk. Bila kita tak rungsing dalam fikiran rezeki, maka rezeki itu datang tanpa kita sedar, tanpa kita jangka, tanpa kita fikirkan, dia datang dengan pelbagai cara. Kenapa? Sebab kita berjaya buang kerungsingan rezeki, maka rezeki itu mula datang pelbagai arah. Tapi kalau kita rungsing, yang kita fikir arah datang tu pun tak datang. Kau taruh fikir ni, fikir rezeki, sampai dalam semayang fikir. Arah yang kita sangka tu pun tak masuk. Jangan kata yang kita tak sangka. Yang kita kompon ikut sini dapat ni, yang ni pun tak dapat. Dan sebab itu buang kerungsingan. Kerana Allah Ta'ala tidak suka rungsing rezeki, kerana rungsing tentang rezeki seperti bersangka buruk pada Allah. Allah akan bagi. Yang penting kamu buat ibadat. Buat ibadat, taat kepada Allah SWT. Kemudian Syekh menyebut tentang golongan. Secara umum tuan-tuan, kita walau suka buat baik, jahat ada lagi. Hanya terselamat benda jahat ni orang siddiqin. Para siddiqin sebenar, mereka benar-benar terselamat daripada buat apa pun kesalahan. Terselamat. Benar, kita Abu Bakar As-Siddiq, kita kata dia tak maksum, betul, sebab dia bukan Nabi dan Rasul. Tetapi dia tak pernah buat dosa. Benar, kita kata semua manusia berdosa. Tapi bila kita cerita tentang Abu Bakar, apa dosa dia? Kita tak jumpa dosa dia. Dengan pengetahuan kita dan pengetahuan sezaman dengan dia. Kenapa Allah pelihara dia? Dia tidak maksum. Kerana maksum itu sifat para Nabi. Tapi tak kedengaran, tak kelihatan dosa pada diri dia. Ada orang tuan-tuan, kita tahu dia orang soleh, dia tak maksum. Kita tahulah sebab benda itu sifat Nabi. Tapi Allah pelihara dia daripada buat dosa. Tak ada nak cenderung dia nak buat tu, tak ada cenderung buat ni. Allah pelihara dia. Sehingga kita tak nampak dia ni dosa apa ada. Kita tak ada. Ya, kerana Allah pelihara. Jadi ada orang macam kita tuan-tuan, buat baik, jahat ada juga. Adalah jahat-jahat kita bab tu bab ni. Tapi mereka pada siddiqin tidak baik semata, tak buat dosa. Bukan mereka meninggalkan yang harus. Harus mereka tak buat. Jangan kata yang haram, yang harus tak buat. Yang sekadar saya sahaja tak ada. Tak ada istilah saja-saja. Mereka buat apa yang bermanfaat untuk agama mereka, manfaat untuk dunia mereka. Kemudian kata Syekh, mereka ini hanya mengambil halal yang mutlak. Maksudnya halal yang boleh menguatkan agama. Kita kan ambil semua. Halal-halal kita ambil semua. Agak-agak lebih simpan dalam stor. Simpanlah kat mana. Biarlah dia buruk kat situ tak apa, asal dalam simpanan kita. Tapi mereka tidak. Mereka bila mengambil halal mutlak, waktu mereka nampak ada lebihannya, mereka tahu ini kepunyaan orang lain. Lalu mereka memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan kongsi rezeki. Tak ada istilah menyimpannya buruk di rumah. Tidak, tak ada istilah itu. Sentiasa ada agihan. Sebab itu Uwais Al-Qarni, dia bila sampai nak waktu malam, beliau akan tengok apa makanan yang masih ada, apa pakaian yang masih lebih, maka dia akan bagikan. Dan dia berdoa, ya Allah, sudah semua makanan aku dah habiskan, aku dah bagikan, maka jangan engkau mencelaku kalau ada orang lapar di kampungku. Sebab aku dah buat, tak ada apa dah. Bila ada hari pula diberi semua pakaian. Kemudian dia doa, ya Allah, semua pakaianku telah kuberikan pada orang. Jangan engkau cela aku kalau ada orang telanjang, dia kerana tak berpakaian. Lihat bagaimana dia bertanggungjawab. Ada je lebih, dia fikir nak kongsi. Kemudian dia doa pada Allah, moga dia tak dihukum kalau ada orang yang lain kekurangan. Sebab bila ada orang lain kekurangan, maka yang akan ditanya siapa yang ada lebihan. Yang awak tu ada banyak, kenapa tak bagi? Kita kalau kita ayah tuan-tuan, ni adik, kita anak ramai, tengoklah seorang dia abaikan, kita pun marah abang. Kau ni abang, kau ni gagah, kau tak jaga adik, kenapa? Tak semena-mena kita kena ketuk kepala pula. Sebab apa? Kau kuat abang, kau patut jaga adik daripada jatuh longkang, itu dan ini. Sebab kita akan mencela orang yang ada kelebihan, tidak jaga orang yang ada kekurangan. Demikian Allah mencela setiap orang yang ada kelebihan atas dunia, tidak memberikan kelebihan itu pada orang kekurangan. Allah cela orang alim yang tak berilmu pada orang jahil. Yang mu tu belajar tinggi-tinggi, yang tak ajar orang tu, kenapa? Dah dicelanya.
Allah cela orang kaya yang tak membantu orang miskin. Yang kamu sampai terlebih dah duit, terlebih rezeki. Sampai buang dalam tong sampah yang kamu tak bagi pada fakir miskin, kenapa? Setiap orang dicela dengan kelebihan dia. Sehingga dia membahagikannya atau berkongsi dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.